Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Audio okey ke? Clear, audio clear. Awak dengar audio dekat situ? Okey, ni percubaan pertama saya buat live menggunakan Telegram. Data tak banyak dah ke kat Gold ni ah? Dekat 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 Nasdaq dan dekat WTI ni. WTI CME Futures. Oh, pakai kontrak baru dah. Apa yang anda nampak sana ni adalah proses di mana saya perlu bertukar kontrak. Saya ni CLQ2. Jadi sebab ni lah yang price anda nampak beza sangat tu. Dengan MT4 anda akan nampak beza. Macam ni sekarang price 11571. Sekarang ni berapa price ini? 11351. Jauh dia punya pergi perbezaan dia. Nanti akan sampai satu masa ni liquidity sini semua hilang. Liquidity semua hilang. Sebab apa? Sebab saya tukar kontrak. Itu saja. Sebab tu price selalu beza. Tapi selepas beberapa bulan, beberapa minggu dia akan back to normal. Nasdaq ni baru tukar kontrak ni. Kau Nasdaq pun nak tukar kontrak juga. Nak tukar kontrak yang Nasdaq ni tanya ni. Nasdaq si NQ U2 ni. Dah kata dah. Okey, sekarang ni kalau tadi news pukul 9.48.45, apa yang saya boleh nampak dekat tadi. By the way, nampak ke muka saya ni? Nampak ke? Apa yang saya nampak dekat gold tadi, masa yang awal-awal tadi, masa news, terdapat kejadian sweeping dekat atas ni. Ni sweeping, price naik. Kemudian dia jadi sini trapper buy. Maknanya buy dekat pucuk, kat kawasan high liquidity, lepas tu dia drop. Dia drop, ada sweeping jadi kat sini balik, lepas tu dia dah close dah. So ni dah sampai kat VWAP. Bila sampai VWAP ni dia ada potensi untuk price tu boleh reject. Ada potensi sebab VWAP memang ada potensi lah. Macam tu.
Okey. Saya kena disable kamera baru nampak jelas. Kalau tak nampak muka saya je. Nampaknya masih lagi meneruskan penurunan. Kita tengoklah dia nak teruskan penurunan. Nampaknya gold masih lagi turun. Dia turun dan turun dan turun. Okey. Siapa-siapa yang dekat sini boleh share kita punya link ni. Link kita punya live dekat Telegram ni. First time saya live dekat Telegram. Dan saya rasa dia punya UI dia memang cantik. Memang menarik lah kalau macam ni. Saya nampak penjelas macam ni. Okey, gold masuk nampak kalau macam ni nampaknya dia dah break dekat level VWAP. Kemudian dia berpotensi juga mencari level 1847. Dekat mana di situ ada kawasan high liquidity. Dan saya juga tadi saya dah sell dekat 1850. Ish. Maybe gold kalau katakan gold nak drop malam ni starting nak drop. Stop loss bolehlah dekat price high hari ni 1862 macam tu. Macam tu pun boleh. Nampak ni dia teruskan penurunan ni. So liquidity pun semakin jelas nampak. Yang bawah-bawah. Kalau tengok Destar pula. Sekejap saya tengok Destar. Kalau dekat Destar yang saya check sana dekat screenshot kita ada high liquidity dekat 1840. Tapi pun lot biasa-biasa je. 1825 ada 115 lot heavy buyer. Jadi buyer tengah tunggu dekat 1825. Yang ni lot yang besar jugalah. 1825 ni. Saya nampak 115 lot. 1855 ni memang level kalau book map ni 18556 5556 ni ada kawasan di mana strong resistance. Kalau kita nampak pada petang tadi lagi dia cuba break tapi tak lepas-lepas pun nak break.
Nampak ke ni yang saya share ni? Okey, nampak tak ni? Tadi petang dia pada pukul 6, nampak level ni. Dia cuba break dekat level ni tapi tak lepas-lepas. Lepas tu dia hilang, liquidity ni hilang. Kemudian malam pukul 8 dia datang balik sini. Dia nak buat sebagai sini kawasan, dia nak buat yang kita panggil kawasan dia punya defend. Dia tak nak break resistance tu. Jadi ni salah satu cara kita pakai bookmap lah. Kita pakai bookmap di mana kita jadikan bookmap tu sendiri sebagai kita punya future support dan resistance. Liquidity tu tujuan dia adalah untuk mencari future support dan resistance ataupun future supply and demand zone. Sebab tu kita kena pakai bookmap ataupun DOM tool. Kalau macam pakai bookmap ni, kita nampak lah sebelum-sebelum punya liquidity nampak daripada bawah ni, dia cuba attack, berlakunya serapan sikit, kemudian tak lepas, dia hilang. Kemudian bila price nak retest balik, dia datang balik. Jadi sini salah satu behavior big player yang boleh kita tahu, big player ni dia buat apa? Dia kembali kepada market untuk pertahankan level tu. Jadi 1855 ni adalah level yang mana big player nak defend level tu. Kita selalu trade, kita nak cakap liquidity kan. So ni kita double up kita punya pemahaman. Liquidity ni boleh jadi tempat support dan resistance ataupun supply dan demand zone. Kalau macam ni strong resistance lah. Dan dia dijangka akan meneruskan penurunan lagi lah kalau ikut. Kalau ikut macam tu lah. Kemudian saya nak beralih kepada Nasdaq. Tengok Nasdaq ada apa-apa ke. Okey, Nasdaq. Okey, Nasdaq dekat sini terdapatnya high liquidity juga. Dan Nasdaq juga berpotensi untuk turun lagi. Sebab apa? Saya nampak sini ada buy V-Spike ni SL hunting buy. So dia nak push ke bawah lagi. Nampak ni pun ada apa ni MHV. Jadi dia berpotensi nak turun lagi ke bawah untuk Nasdaq ni. Untuk malam macam ni senang sikit buat analisis untuk semua pair terus lah. Boleh ke? Ada yang berminat ke? Hello, ada yang berminat ke? Tolong share kita punya link. Boleh invite members ke, tolong share kita punya link. Kita ramaikan lagi. Untuk USD CHF, ni 6SU tak ada apa. CAD USD tengok, CAD USD ada yang menarik tak? Okey, CAD USD, kalau ikut ni saya nampak maybe nak naik lagi kot USD CAD. Maybe USD CAD nak naik lagi kot. USD JPY, tengok ada yang menarik tak? USD JPY dekat ni pun biasa. Cuma dekat price 0.007520 ada high liquidity. Tapi itulah situ kawasan bookmap price ni dia tak sama macam kita punya MT4. Dia based on USD. USD kena dekat belakang. So apa kita kena buat? 1 bahagi 0.007520. Jadi dekat MT4 anda USD JPY ni boleh naik sampai 13297. Dekat situ ada kawasan apa-apa ke? SNR ke? Resistance ke? Minta maaf, bukan bawah, bukan atas, bawah. Dekat bawah. Jadi UJ berpotensi nak turun sampai 132.97. Betul tak? Ada siapa boleh marking level tu ke? Boleh update saya. Saya tengok semua listening je. Tak ada siapa nak cakap ke? Hello? Ada siapa nak cakap ke? Hello? Hello, ya. Boleh cakap? Ya, Ru. Boleh. Silakan. Siapa nak cakap, just klik. Ya, okey. Saya ini first time try. Okey, ya. Sila. Tapi nak tanya pasal apa? Tadi cikgu nak tanya pasal apa? Nasdaq ke apa benda? Tak, tadi saya tanya USD JPY. 132.97 tu dekat price tu dekat bawah. Dia ada kawasan support ke? Oh, yang tu saya USD JPY saya tak follow tu. Oh, trade saya apa? Saya follow gold je. Sorry. Oh, follow gold je. Okey. Mana tak ada fan UJ dekat sini. Cikgu, gold dah turun. Gold dah turun. Oh, dah tu.
Banyak ah. Gold, banyak. Betul-betul lah dia dah turun. Okey, dia turun. Dia turun. So dia turun dia tengah buat sweeping. Assalamualaikum, cikgu. Salam lah. Ya, salam lah. Yang tadi UJ tu kalau ikut mata saya lah 132.9 tu kan. Dia pernah buat apa reaction dekat situ, ada supply and demand, ada drop base drop, ada structure breaker. Agak significant level juga situ. Oh, okey. Sampai dia trade UJ, boleh marking level tu lah 132.97 ni. Dia lebih kurang lah kita plus minus lah 5 ke 10 pip macam tu. Dia yang penting kita nak tahu zone saja. Sebab dia punya price maybe ada lari sikit sebab sini kita pakai data futures. Data futures ni dia tak sama dengan data daripada spot forex. Dan spot forex ni pula data dia asalnya daripada futures. Dia derivatif kepada futures. Macam tu. Macam gold. Okey, gold sekarang ni gold saya tengok gold lah nampak Cikgu, gold ada magnet ke kat bawah? 1825 ada magnet. Tapi cikgu, pukul 9, pukul 10 ni ada, diorang predict yang Powell akan kasih news yang saya predict ini macam gold akan lagi turun ke bawah. Kot kalau let's say kalau dia beritahu yang news yang interest tu, saya bukan pakar sangat fundamental. Siapa yang pakar bolehlah silakan masuk. Okey, dia macam ni, pendekatan fundamental dia bukan short term. Pendekatan fundamental dia long term. Apa yang anda nampak masa news kebanyakan tu macam dia laju bergerak, dia bukan disebabkan oleh fundamental alone. News tu dia macam pengkacau pada market, tapi disebabkan masa news tu kebanyakan dia liquidity kurang dalam market ataupun liquidity hilang pada market. Senang cerita, big player dia tarik order daripada market. Bila big player tarik order daripada market, dia akan buat apa? Market tu jadi liquidity dia kosong. Jadi price senang nak spike. Okey, saya bagi contoh. Kita ambil contoh NFP punya news lah. Katakan NFP punya news, USD kukuh, USD kuat. Jadi kalau kita trade, apa jadi dekat gold? Kita target gold akan turun, betul tak? Betul tak? Siapa-siapa yang pernah tengok benda ni? Tetapi betul. jadi? Betul. Itu teori kita betul, konsep kita betul. Tapi jadi masa news, kadang-kadang tu, selalu jugalah. Gold tak turun tapi dia naik, dia buat spike ke atas. Kenapa dia spike dekat atas? Padahal news tu USD yang kuat. Siapa boleh jawab tak? Tak kira news apa pun, kebanyakan dia macam tu. USD kuat tapi pay. Itu yang Jumaat lepas lah cikgu. Sebab apa? Sebab big player tarik order. Ya, sebab big player tarik order. Bila big player tarik order, market jadi kosong. Jadi, masa tu dekat market, 10 lot ke 1 lot pun boleh gerakkan market. Big player dia tak trade masa news. Dia trade selepas news. Dia trade selepas news. Tu key dia. By the way, gold ni saya nampak maybe dia nak trade sampai 1848 kot. Kemudian dia maybe penurunan lagi. Dia nak tutup gap sweeping tu 1849 pun boleh sampai. Nanti short term lah ni, short term. Macam tu. Dan big player ni memang macam tu dia punya style. Masa time news dia akan tarik order. Lepas news dia akan baru letak order. Kita tak berkesempatan tadi nak trade masa sebelum news. Sebab lepas ni baru ada kesempatan. InsyaAllah lepas ni kita akan cuba buat benda yang sama. Kita akan tengok. Macam mana kita akan big player tarik order tu daripada market. Ya, ada nak cakap tadi ya, silakan. Hello. Dia tak sempat retrace, dia dah turun, dia nak turun lagi ya, gold. Cikgu, yang biru tu dia push lagi ke bawah, dia push lagi. Okey, warna biru tu maksudnya low liquidity. Liquidity tu kurang. Liquidity tu kuat bila warna orange ataupun warna merah-merah. Tu kuat. Warna kuning, warna biru, warna hitam. Mana purple? Warna purple tu memang kuat gila. Yang mana warna purple? Tak ada sekali saya pernah tengok tau, macam dekat tepi kanan ni kan. Dia macam warna macam nak menuju ke purple tu. Maybe warna biru tu kot. Warna biru jadi warna purple.
Dia ada connection issue kot. Tapi warna merah dengan warna kuning tu kuat. Yelah, itu nak tengok colour senang. Tapi kita boleh verify. Okey, contoh warna orange dekat sini. Berapa lot dia? Nampak sini 52. Warna hitam sini berapa lot dah? 10 je. Mana nampak? Tengok liquidity memang ada. Tapi tak nampak. Macam ni pun sama. 843. 49. Tak nampak. Sorry, tak nampak. Sekarang ni lot average 50 lot, 60 lot macam tu lah. By the way, satu lot big player gold ni bukan macam kita punya satu lot dekat MT4. Tahu tak? Satu lot dekat big player ni dia mewakili 100 ounce gold. Kalau katakan dekat sini mana? Saya ambil contoh dekat mana? Dekat ni lah, dekat 1849 kan. Ada 53 lot. Okey, kali dengan 53. Darab dengan price kat situ 1849. Jadi order dekat situ saja dah 9.7 juta US dollar. Besar tak? Kita punya satu lot pun kita dah goyang dah ni. Betul tak kan? Jadi kat sini lah big player punya order. Ni untuk gold. Kalau euro pula, euro USD. Yang anda nampak lot kecil-kecil ni kan. Macam ni tak banyak mana ni. Tapi note ni tebal lah ni. So macam 230 lot ni tebal lah. Okay, kalau macam euro USD pula, satu lot bersamaan 125,000 euro. Maksudnya big player yang letak satu lot, dia entry satu lot, buy satu lot. Dia kena ada account margin 125 US dollar. Sorry, euro, bukan dolar, euro. Kalau macam ni, ada berapa lot sini? 230 lot. 230, darab dengan 125. Okey. Sama dengan 28.7 juta dekat 10520. Okey, macam biasa check balik MT4 anda. 10520 ada level apa-apa tak situ? Ada level support ke? Support kuat ke? Support daily ke? Weekly ke? H4 ke? Ataupun dia pernah retest ke? Sama-sama boleh verify ke? Tolong check untuk saya. Apa? 1820? 10520. Yang mana? Ini sorry. EU. Okay, sorry. 10520. Cikgu, EU tu apa cikgu? Sorry saya tanya. Euro USD. Oh. Kita bukan ada gold saja tau. Kita ada currency, kita ada index, Dow Jones pun ada, Nasdaq pun ada. Kita ada oil, WTI. Yang lain ada ke boleh check euro, siapa yang trade euro? EU. Dekat level 1.0520, tolong hati-hati. Kat situ ada ni cikgu, ada compression, ada previous resistance. Pakai chart TF berapa? By the way, bookmap tak ada time frame. Tapi kalau pakai MT4 anda ada time frame. Bookmap ni kita nak tengok liquidity je, bukan kita nak tengok time frame. Saya pakai M30, M15. H1, H4 tak nampak apa. M15 compression dekat sini ya. Apa saya buat ni? Okey, betul lah. Okey. So tadi berapa price dia? 10520. $1.0520. Mak jauhnya. Cikgu nak Jauhnya subscribe ni tak ada mid-year sale ke?
Oh, ada. Kita ada. Dia macam Ya. ni. Dia kalau kita nak subscribe. Contohnya kalau katakan nak subscribe untuk 1 tahun terus kan. Masa check out tu masukkan angka tu 5. Macam ni. Alamak. Macam ni. Contoh-contohlah kan. Ni nak subscribe dekat ni lah, dekat direct website kan. Ni ada diskaun lah ni. Okay. Plan and pricing. Okay, katakan klik Grab Now ni. Ambil Goal sini buyer contoh dah 6. masuk lah. Buyer dah masuk. Dia kan tadi saya bagi tahu 1848, ingat tak? Yeah. Dia lebih kepada dia nak tutup gap sweeping tu. Ingat. Okay. Saya bukan menidakkan buyer masuk. Memang buyer dah masuk. Instant buyer masuk mesti dia akan menaikkan harga. Tapi dekat sini konsep bila kita trade bookmap ni, bila kita trade pakai bookmap ni, dia ada satu teknik yang killer yang dipanggil sebagai teknik gap ataupun kita panggil sweeping. Teknik sweeping ni dia kalau kita pakai yang nampak bookmap secara live ni, pergerakan live ni kan. Bila nampak ada gap macam ni kan, gap dengan sini, gap dengan sini. Gap ni sebenarnya dia akan tutup balik gap. Sebab apa? Dia punya konsep dia ada order tertinggal. Sebab pergerakan tu laju sangat, dia tak sempat catch up semua, jadi ada order tertinggal. So bila ada order tertinggal, dia kena ambil balik, jadi gap tu kena tutup. Macam tadi starting gap dekat sini. Jadi sini dia sampai dia hampir tutup dah lah. Tapi kita trade adalah syarat-syarat khas dia yang nak buatkan setup ni valid. Bukan semua gap kita nak entry. Macam tu. So kita boleh ambil as a TP lah. Kalau kita dah buy kat bawah tu tadi, kita boleh ambil gap, potential dia nak tutup gap tu as a TP lah. Sebab kita maximum profit dekat situ. Yes. Betul. Tapi kalau kita nak trade, kita janganlah ambil 100% tutup gap. Kita biasakan ambil dalam 30% ke 50%. Dan dia akan jadi kat kawasan dekat merah ni, high liquidity. Bila jadi dekat sini baru setup tu cun. Setup tu valid lah. Kalau setup tu tak menjadi macam tu, walaupun dia buat reversal, dia hit juga, kita filter tak boleh entry lah. Kita pun ada analysis banyak, tapi tak semua setup kita entry, betul tak? Macam tadi gold dekat sini, nampak ni dia jadi gap. Sampai atas ni, jadilah buy dekat pucuk, lepas tu dia close tutup balik gap sini. By the way, bila kita pakai bookmap, kita boleh kesan keadaan di mana yang dikatakan buy dekat pucuk, sell dekat akar. Macam ni satu, ni sell dekat akar ni. Tapi ni minor je lah. Ni pun minor juga, buy dekat pucuk. Dia tertinggal seorang-seorang aja duduk dekat atas tu. Kita boleh nampak bila kita pakai bookmap, sebab bookmap ni dia X-ray kita punya MT4. Dia X-ray kita punya MT5. Di sebalik candlestick kita tu, ini yang ada kat belakang candlestick kita. Yang kita duk cakap ada shadow, ada doji semua. Ni belakang shadow doji tu macam ni. Inilah keadaan, ni live. Ni live pergerakan gold. Macam ni ada big player sebab kita nampak ada sudden movement dekat candle sebelah. Rupanya bookmap ni lebih clear lah sebab dia nampak kat mana big order tu and so on. Betul lah. Dia X-ray candlestick kita tu. Macam sekarang ni saya nampak ni ada big player push ni. Ni kita panggil short term high liquidity. Dia ni sebenarnya kalau muncul dia nak push harga. Push. Kalau dia dekat atas harga dia nak push ke bawah lah. Macam tu lah. Dia hilang lah. Dia sekejap je dalam market. Dia adalah masa bila big player liquidity tu boleh jadi magnet. Masa bila liquidity boleh jadi penolak harga. Memang ada cara-cara dia. Mana kita kena edit. Kalau sampai dekat zone LTHL tu kan, dia ada dot warna pink. Tu apa dia? Sekejap, sorry. Soalan satu lagi. Apa dia abang? Cepat ni saya jawab. Dia sampai zone LTHL kan, dia ada warna petak warna pink. Tak. Saya faham. Saya jawab soalan satu lagi. Abang tadi nak cakap tadi tu. Nanti saya jawab soalan petak tu. Saya punya ke? Ya. Abang punya. Sorry Sagi. Okay, saya just nak, ni lah sebab baru kan. Cuma nak clear kan lah. Yang order-order yang cikgu mention tu, itu adalah PO daripada Wales ke? Betul. Jadi contoh kalau macam ada satu, saya ada tengok YouTube lah, dia ada buat satu manipulation lah. Ada seorang mamat India tapi duduk kat UK, dia crashkan market kan.
Maksudnya dia letak PO yang besar lah dalam satu masa tu. Itu yang market akan jadi magnet untuk collect dia punya order. Betul, cikgu? Yang dia buat PO ni, dia buy dekat bawah kah? Betul. Macam inilah contoh macam future kan. Macam cikgu cakap yang bawah tu yang 1843 tu ada merah tu kan. Itu PO traders lah kan? Betul. Itu PO traders. Okey, apa yang abang ni cakap tadi, saya rasa saya ingat kot kejadian ni. Okey, kejadian tu yang kata trader tu, dia selain daripada trader tu, masa price tu drop, ada manipulation daripada big player. Dia kacau order dan menyebabkan big player ni trade kebanyakan dia bukan pakai manual, dia pakai robot. Dia pakai dia punya HFT, high frequency trading. So bila dia punya coding dah tu, dia punya algo dah tu kacau algo lain, menyebabkan market tu liquidity dia kosong. So price tu drop. Kemudian dia letak buy dekat bawah dan dia makan tinggi. Ni manipulation daripada big player. Ni manipulation daripada market big player. Kita boleh kesal lah manipulation daripada big player ni. Macam contoh manipulation daripada big player sekarang ni apa yang saya boleh nampak sekarang ni tak ada. tak ada yang significant. Tak ada yang significant consider apa ni manipulation. Tapi ya. Cikgu, kalau yang orang yang letak order kat bawah-bawah tu kan, dia kalau nak removekan order tu, dia orang kena bayar denda kan cikgu, bukan sebarang kan cikgu kan. Contoh kan, kalau dia letak macam contoh dekat bawah 1820 kan. 1820 tu, dibiarkan dalam beratus-ratus lot, macam 1000 lot ke apa kan. Kalau dia nak removekan benda tu, dia orang kena bayar saman kan. Betul tak cikgu? Yang ni saya tak pasti kena bayar saman ke tak. Tapi dia macam ni. Dia trade. Dia macam kita. Trade. Maksudnya dia pakai, ada yang pakai algo dengan manual. Yang katakan lot banyak ni, dia saja dia akan melalui dia punya satu clearing firm untuk park dia punya order. Dan big player ni dia trade selalunya. Dia akan ada pakai brokerage dia jugalah. Untuk kita dapatkan dia punya order tu. Dan kebanyakan player ni, dia memang dia park order dekat situ. Kemudian dia ada macam penasihat yang bagi tahu okey harga ni patut beli ke tak patut beli. Tapi kalau macam yang tadi punya keadaan tu, ada juga kita katakan manipulasi daripada big player di mana dia letak order macam banyak-banyak kan. Contoh dia warna merah ni kan 1843 ni, dia letak ni 1000 lot contoh. Dia boleh buat. Tapi bila price nak sampai dekat situ dia bagi hilang liquidity tu. Dia bagi hilang order tu. Sebab apa? Sebab dia itu baru betul tajuk. Dia manipulate market. Sebab apa dia manipulate market? Dia nak big player yang lain push harga ke bawah ke 1843. Sebab apa? Dia dah sell dekat atas mungkin. Betul. Jadi dia nak buat profit taking. Ataupun dia ada buy, dia ada buy dekat bawah tapi dia ada macam nak cakap dia ada account satu lagi sell kat atas dan satu lagi account yang besar dia PO kat bawah lah. Macam itu juga. Okey, yang tadi tu yang ada sell, dia buat buy tu sebab dia nak profit taking. Magnet. Jadi bila price menuju ke magnet price tadi, kemudian semua tu price tu dia akan dia punya entry tu dia profit lah. Tetapi kalau katakan dia ada buy dekat kawasan lain, yang mana kawasan tu dia buy harga naik. Dia ada sell, maaf. Dia ada sell, tapi dia sell bukan dekat atas, tapi dia sell dekat bawah. Maybe dia sell dekat sini. Jadi in order untuk dia close dia punya order tu, dia kena letak order dekat sini supaya orang nampak macam ada nak nampak, then dia boleh cut loss dia punya loss. Ini pun ada juga. Ini memang type of strategi yang digunakan oleh big player. Dia nak cut loss ataupun dia nak profit taking. Tu yang kadang-kadang kita nampak price tak sampai apa kawasan liquidity, dia terlibat reversal. Boleh jadi dia buat profit taking, boleh jadi dia nak cut loss. Tapi most of the time dia buat profit taking lah. 1844 ada pertambahan lot dekat situ. Tapi itu setakat ni masih lagi short term high liquidity yang mana dia boleh menolak harga ke atas. Sekarang ni saya nampak price 1844, 1843 adalah dua level yang mana sebagai consider support. Support yang agak kuat. So kalau price ni 1844, 1843 tak break, gold ada potensi nak fly. Fly tu boleh pergi 1854 ke, liquidity terdekat lah. 1848 pun big player muncul lagi. Dia tengah main game lah sekarang ni.
Tu orang kata jangan trade on Friday ni kan. Tak, cikgu Jangan trade. Dia jangan trade sebelum news. Ramai orang buy tadi. Tadi ramai orang buy dekat 1850. Saya join satu group ni. Berlayer-layer dia orang buy. Jahanam ni. Saya bagi tahu saya nak sell. Betul. Saya pun sell juga. Sebab apa? Saya based on manual dengan tu lah kan. Dengan bookmap. Dekat 1858 yang tu, dia punya 52 tu cikgu. Padu gila tu cikgu. Dah berapa kali dah dia nak tembus, tak lepas. Dia punya resistance tu terlalu strong. Dia tak keluar MHB. Dia tak keluar MHB pun cikgu. Lepas tu saya fikir, saya terdengar balik apa yang cikgu cakap. Kadang-kadang benda tu dah terlalu kuat. Dah lama, liquidity terlalu tebal. Dia boleh push ke bawah. Dia yelah kalau kita ambil konsep SNR, bila kawasan tu strong resistance, dia tak boleh tembus lah, betul tak? Kalau kita belajar teknikal, dia cuba cucuk tapi tak menjadi. Itu keadaan dia lah. Strong resistance ataupun strong support. Tadi dah nampak dah pun M15 dah bagi apa orang kata engulfing kan, engulfing shell. Memang dah besar dah pun. Dan memang itu QM betul. Lagi orang duk layer tadi, saya tengok macam betul ni, saya diam je lah, saya tak kata apa. Orang layer ada satu grup ni tadi, aduh jahanam dia. Kalau ikut saya nampak QM kat situ, M15. Betul. H1, M15, M30 dah dapat QM cell tu bang. QM cell 2 kali dia cucuk tu. Kalau abang tengok pagi tadi, di M15 sebenarnya dah jadi head and shoulder. So memang dah jadi macam QM lah, reversal kan. Lepas tu dia masuk second time ni macam orang panggil lead retest lah. Lead retest untuk dia nak turun bawah kan. Jadi dia orang tadi layer kat atas tu, saya macam diam je lah, saya tengok je lah. Tapi saya kata ni kalau pacak ni saya tak apalah hari Jumaat kan. Macam mana tengok dia jenam ni. Kesian kawan-kawan ni ramai. Tapi nak tunggu news ni pukul berapa? Pukul 10 dia cakap. Ada news pukul 10? Tak, yang Powell cakap malam ni. 8.45. Oh dah lepas dah. Apa result dia? Pukul 10 ada CB leading index. Yang ni tak ada apa lah, medium je. Yang Powell kata tu tak ada apa-apa lah. Ada kot, tu yang ada junam ni. Ada, Powell cakap ni, gold junam. Tak, bukan. Maksud saya dia ada kata tak interest ke apa ke. Yang US kuat ke. Saya kalau fundamental ni kurang tak faham sangat. Dia nak maintain sama ada dia nak cakap quantitative easing atau tidak sebab nak combat inflation semua tu kan. Sebab US inflation tengah tinggi semua kan. Dia nak buat taping lah. Dia nak raise interest rate sebab dia nak set interest rate tapi dia ada objection lah whether to do it or not at the impact of slowing down the economy. So dia ada dispute lah between yang tu. So Powell ni nak bagi decision tu sama dia nak buat ke tak. Saya pun tak pasti apa jawapannya. Tapi move the market macam ni. Tapi junam sebatang ni gold ni. Jahanam tu kawan-kawan ni. 80 sikit. Tak, dia orang memang bajet nak buy. Even candle pun memang tunjuk buy. Tapi macam kita ada bookmap. Kita tahu yang bawah ada order. So benda tu kita just tunggu je lah kan apa yang dia nak buat. Saya hesitant to buy also sebab dekat H1 pagi tadi dia turun bearish engulfing sebatang besar tu. Jadi betul. Jadi dia nak naik tu mesti ada news yang kuat ke, dia nak pecah bearish engulfing tu. And then ada head and shoulder, ada QM, banyak sangat lah macam technical yang mengatakan buy ni risky ni. Saya diam. Betul. Tapi sekarang saya buy lah sebab saya nak scouting saja di bawah ni. Dapat tu tutup lah. Sekarang ni saya buy lah. Saya dah tutup 2-3 kali lah ni. Tutup buka tu, buka tu, buka. Tapi bagus juga bila tengok, first time tengok apa bookmap ni. Seronok juga. Daripada duk cakap SNR je, dia cakap pasal bookmap tu menarik ni. Tapi bang macam pagi sama tadi cikgu dah hijack pula cikgu punya platform. Sila tak ada masalah. Discussion macam ni, open macam ni tak apa, no problem. Kita share apa yang kita tahu, kita dengar apa yang orang sharing. Saya pun dengar apa yang ada sharing. No problem. Yang pagi tadi yang best cikgu. Sell. Pagi tadi saya sell betul-betul dekat pucuk tu. Saya entry pukul 3-4 pagi, saya close pukul 9. Alhamdulillah lah dapat.
Sebab saya cari H4 punya SNR. Dan saya Memang betul-betul pukul 4 pagi pun saya memang buy. Lepas tu saya tak letak PO sell. Malah lah dia cakap. Lepas tu segerat-jerat jalan pagi baru kena baru terus sell. Push, dia turun lagi cikgu. Dia turun dekat H4. Ada chan break tu, Ada chan ni break ni. Cikgu, lagi satu saya nak tanya. Kalau during weekend, contohlah just to clear my dog lah. Yang gap kalau contoh market buka tiba-tiba pump the gap kan, H1. Contoh biasa WTI selalu jadi ni. Dia hantar. Itu adakah over the night tu dia ada something happen ke yang Bookmap boleh explain ke ataupun based on your experience ke cikgu? Okey, dia macam ni. Okey, sebelum market bila Sabtu Ahad ada economic news, economic update. Kemudian bila market open, big player ni dia ada pre-market open. 15 minit sebelum market open 5 pagi tu dia ada pre-market open. Jadi masa itulah yang ada gap tu. Sebab tu kita kalau kita trade, saya yakinlah ramai yang pernah trade dengan teknik gap pukul gap hari Isnin. Nah, kebanyakan tutup, kita cari trade tutup gap. Kemudian kita selalu terkena yang gap tu ambil masa berminggu-minggu baru close. Dia consider sebab dia ada pre-market open lah. Macam tu. Jadi sini kita kalau boleh kita elakkan lah sebenarnya. Unless kita confident yang saya selalu juga trade pukul 6 pagi 7 pagi tutup gap lah. Saya jumpa gap dia memang, tapi setakat dia macam dia macam ni ada ada masa dia kita win. Macam siapa ada gak entry bila saya nampak liquidity okey saya entry lah, tapi kan bila kita dah selesa dengan kita punya teknik tu, kita full margin and then dia tak buat yang sepatutnya, kita yang bye-bye lah. Yalah, faham. Okay, thank you cikgu. Baru faham kenapa ada gap. Sebab hari tu last Friday pun jadi dekat gap tu. Dia pacak, lepas tu dia turun, nasib dia close lah. Tapi ada juga gap yang tak close. Betul saya monitor lah. Dia close brother, tapi dia lambat kan? Lambat. Dia datang juga lebih lambat. Macam yang perang Rusia tu kan dia gap besar gila tu. Betul. Dia gap dia pacak tu, lepas tu gila. Masa tu semua orang kata selalu gap ni close kan. Kenapa tak close ni? Pasal perang. Something like that lah kan. Nampaknya kita terlepas tadi satu benda. Gold melakukan stop loss hunting menghampiri 100 slot. Okey, stop loss hunting ni juga salah satu teknik dalam killer teknik Bookmap lah. Keadaan di mana big player dia buat stop loss hunting. Tapi bukan stop loss hunting dekat broker tu. Itu bukan broker, bukan stop loss hunting tu, ni stop loss hunting in term of big player. Maksud dia yang buyer ke seller punya stop loss dia langgar? Buyer lah. Buyer. Buyer. Price turun makan buyer punya stop loss lah. Okay. Tapi selalunya kalau jumpa macam keadaan macam ni, stop loss hunting macam ni, dia ada potensi dia nak reverse dekat market. Dia bagi hint yang market tu akan buat reversal sikit. Sama ada major atau minor. Dekat dia stop loss tu kita nampak kat sini ya cikgu. Nampak ni nampak dia punya spike ni. Ni meter ni kan pernah tahu kan currency meter. Ini live currency meter yang paling superb. Kalau saya pun pakai juga currency meter. Ya. Tapi cikgu, kalau stop loss bawah 150 valid ke? Maaf ni. Kalau bawah 150 lot. Dia punya lot tu. Value sini. Value sini ke? Valid. Dia itu minimum syarat. Minimum syarat dia. Betul lah, stop loss hunting dia dah start pullback. Sebab M50 dan M5 pun tak berjaya close last support tu. Bawah tu ada H4 dan ada H1. Tahulah kan kalau dia nak junam lagi kan, tapi dia jadi kat kawasan high dia jadi kat kawasan high liquidity juga. Kemudian dia buat reversal. Kemudian dia akan naik lagi. Sebab apa? Saya nampak dekat sini saya nampak ni ada high liquidity STHL, nama dia short term high liquidity, yang mana dia punya fungsi ni nak tolak harga ke atas lagi. Jadi most likely gold ni akan naik lagi lah. Maybe dia akan pergi ke
1846.5 dekat sini. By the way, harga bookmap ni, anda jangan confuse kalau tengok MT4, memanglah harga lain sikit. Kalau bookmap sekarang ni harga 1845.4. Bookmap 1842.1843 lah macam tu. So beza dalam 15 pip. Jadi kalau target dekat sini 1847 tadi, ada punya TP dekat MT4 1845.5 lah. Macam tu. Nampak dia nak ke arah ni. Nak tutup gap ni, ada sweeping tadi ni. Dia nak possible nak tutup gap sini dulu lah. Kalau zone yang cikgu bagi tahu tadi tu, itu dia baru break support lah. So break pullback dia tengah retest tu. Ini betul lah. Jadi kalau kita sebagai trader yang pakai SNR trader, yelah kita sebenarnya kita nampak double bottom, triple apa benda tak kisahlah kan. Double bottom, double top, triple bottom, triple top ke. Kita nampak sebagai satu setup. Jadi kita pakai bookmap, kita nak pakai, boleh kita verify level zone kita tu valid ke tak valid. Macam ni kita nampak, zone kita ni sekarang ni nampak macam valid lagi ni sebab dia tak, sebab tadi dekat sini ada stop loss hunting. Tengok dia turun balik. Long term saya target goal ni turun, 1700 saya target long term. Tak tahulah bila nak sampai bulan depan kot. Tapi 1700. Goal memerlukan buyer untuk push harga ke atas lagi. Ni muncul ni nak bagi push harga ke bawah lagi ni kalau ikut ni. Nampak sekejap tak saya ubah saya punya pendapat dekat market? Nampak rasa sekejap tak? Sebab saya nampak data-data depan saya. Sebab itu yang itulah apa dah macam cakap pentingnya pakai bookmap ni, pakai dom ni sebab tu je lah. Tapi ini based on buyer scalper punya approach. Kalau long term saya relax je lah, saya tak ni sangat. Kalau scalper memang sorry, yang cikgu punya bias untuk gold turun lagi tu, itu based on apa je? If you don't mind lah. Sekejap saya check data dia ada tak. Saya nampak dekat ni 1820 ada 100 slot heavy buyer. Okay. Tadi jadi dekat 500 slot. Kemudian ada MHV dekat sini. Market tengah hilang volume dekat sell. Okey lah kalau macam ni. Most likely gold akan naik lah sebenarnya dalam beberapa pip. Maybe sampai 1850. And ada lagi 30 ke 70 pip lagi dia akan naik. Sebelum nak teruskan ke naik. Teruskan apa benda ni. Trend nak turun tu. Boleh jadilah sebab saya nampak ada keadaan ni. Ada MHV ni. MHV ni pun salah satu tool kita pakai untuk teknik killer lah. Banyaklah teknik killer sini. By the way saya trading, saya punya base adalah technical saya elliott wave. Dan saya akan buat mapping elliott wave dulu untuk saya tengok arah direction market. Kemudian saya pakai bookmap untuk tengok dekat mana tempat-tempat yang saya boleh entry. Itu kegunaan saya pakai bookmap lah. Dan ada masa saya swing, ada masa saya scalping. Kalau macam ada market tengah cantik, saya akan scalping lah. Elliott wave? Normally, elliott wave. Normally saya akan share sekali tak faham. Saya ambil belajar dulu masa setahun 2 tahun. Baru boleh faham. Lepas tu 2-3 tahun selepas tu baru saya boleh apply. Apa yang saya buat satu saya belajar, saya keep sharing lah saya punya analisa tu apa benda. Jadi boleh jadi goal ni nak naik lagi lah kalau macam tu. Tadi saya tengok lain, saya tengok data, saya berubah lagi sekali hati saya. Benda ni normal. By the way, kalau siapa trade lepas news, memang boleh lah scalping. Memang boleh kalau ada account lebih-lebih tu boleh FM. Memang boleh FM lah. Ikut setup dia. Selalu cikgu share dia kat mana cikgu, platform yang cikgu share apa your analisis ke sharing ke kat mana? Okey, saya selalu akan buat webinar setiap Rabu melalui MFM. Saya IB MFM lah. Dan sesiapa yang nak buka akaun anda MFM boleh lah. Boleh PM saya, boleh check dekat saya punya channel ni, boleh open ke MFM dan dapat bookmap ni secara percuma lah.
Tapi ada deposit lah, normal lah tu. Dan selalu saya share dekat Zoom. Kemudian kadang-kadang saya akan upload saya punya sharing tu dekat YouTube. Macam itulah selalunya saya akan buat. Tolonglah fly. Selalunya kalau hari Rabu tu saya akan ajar kelas basic ataupun saya akan tumbuh satu-satu teknik. Saya tak fokus semualah sebab yalah kadang-kadang saya tanya saya SVP benda apa, beat benda apa, AS benda apa. Kita ada chapter-chapter yang kita akan go through lah. Dan kemudian hari Khamis pula normally saya akan buat coaching ini siapa yang peminat lah. Group coaching berbayar semua tu dan habis tu saya akan buat live trade lah. Dan kadang-kadang juga selalunya saya akan on the spot. Kadang-kadang kalau saya tengok ada news cantik saya nak buat live trade saya buat lah. Saya ikut ke lapangan lah sebenarnya sebab saya ada baby jadi kalau baby ada orang jaga saya on the spot senang lah. Nah tapi tadi goal katakan siapa-siapa yang nak buy sekarang ni stop loss boleh dekat 1845, 1843 30 pip dari sekarang ke bawah stop loss 30 ke 40 pip. TP 60 pip macam tu boleh lah, pendekatan macam tu boleh pakai lah. SL 30 ke 40 pip, TP 50 ke 60 pip macam tu. Kalau nak sell ke buy? Kalau nak buy. Sebab tadi dekat keadaan sini berlakunya serapan big play pending, heavy buyer dah kena absorb tadi. Bila heavy buyer dah kena absorb, dia ada possibility lah price nak naik. Dan sebab apa saya tak stop loss dekat kawasan saya kata bawah 30 pip tadi. Bawah 30 pip tu saya 842 sebenarnya. Sebab sini saya nampak kawasan ni adalah bawah high liquidity. Jadi pendekatan kita bila pakai bookmap still lah stop loss kita. Saya tak pakai stop loss. Kita kan pernah jumpakan teknik kan. Stop loss 10 pip, stop loss 5 pip. Kita tak boleh quantify stop loss macam tu. Kalau dia nak langgar 5 pip dia naik macam mana? Nak langgar 5 pip dia turun macam mana? Tak kita rugi. Kan? Jadi kita pakai bookmap untuk filter lebih sikit lagi. Dia punya stop loss tu dekat mana. But duit 1846 tu adalah level big player punya short term high liquidity lah. Tapi dia nampaknya buyer cuba tembus tapi masih lagi tak tembus. Boleh jadi kalau dia bergerak lama ini boleh jadi dia nak push harga ke bawah lagi. Boleh jadi juga. Boleh jadi kena hit stop loss. Kasih tiup bagi naik harga atas. Jadi geng-geng yang beli 4849 tu dia cakap tiup lah. Dia buat dekat sini shadow kan. Tak kuat lah tuan buyer malam ni. Tadi saya nak sell lah. Tapi buyer tak yakin. Buyer tak kuat tapi saya masih lagi buyer dekat sell lah ya. Saya apa-apa saya buat ni semua short term. Tengok tu dia nak sampai ada SL saya. 1846 tu level strong support lah tu, strong resistance lah tu. 1842 muncul liquidity. Dia nak tahan harga tu. Dia kena serap je. Ego ada bank ataupun Malaysia big firm yang pakai map ni. Okay, level tu dah kena break. So SL lah. Sebab apa? Sebab saya nampak ada strong resistance 1846. So dia nak pergi 1820 ke malam ni. Syak kena sampai ya. Okay, jawab soalan tadi. Ada yang pakai bookmap ni. Sekarang ni dah ramai dah pakai bookmap ni. Yang tapi dia bukan bank lah. Yang sebab saya tak tahu bank apa pakai kan. Tapi memang kebanyakan saya ni personal. Maknanya orang personal dah ramai dah yang pakai bookmap. Sebab dia nak tengok dekat mana big play per order. Dulu kita trade purely technical. Sekarang ni kita ada access dekat data level 2. Ni data level 2. Jadi memang ada yang pakai lah dan ada juga yang cuba nak masukkan ke bursa lah tapi tak berjaya. Wish, dia jatuh drop baju ni. Okay. So, sell lah tadi, saya sell. Saya dah close dah sell saya tadi. Aduh. Sebab macam mana tak ada rezeki. Saya masih dekat point M tadi. Jumpa dekat 3.
Tapi best lah bookmap ni. Sebab at least dapat kurangkan risiko. Betul. Kita nak kurangkan risiko. Sebab kadang-kadang kita tak tahu tau. Macam kita tengok sell, tiba-tiba buy. So macam saya pakai lot kecil. So kita boleh ubah arah terus. Kalau kita tak ada bookmap, susah tu. Tak, kita betul lah tu. Kita pakai bookmap ni untuk kita filter entry kita lah. Macam tu. Nampaknya memang seller tengah push lah. Dia nak pergi zone breakout H4 tu kot. Dia nak breakout bawah. Zone breakout buy H4 semalam nak pergi balik tu. Yang 1828 je bang. 1838, 1833 punya area. Mungkin lah. 1828 tu jauh lagi je. Masa nak sampai hari ni, boleh sampai. Gold kan? Sampai lagi. Okey. Nampak tak? Sekarang ni stop loss Santin dekat gold jadi lagi. Nampak ni live ni. 111 lot. 109 lot. 15 lot. Tapi dekat kawasan bukan high liquidity. Ni 2 kali dah. 2 kali dah dia bagi trading yang boleh kita buat short term buy lah macam ni. Ni cara teknik reversal ni. Solar something ni. Ini macam keadaan tripod sell dekat pucuk, sell dekat akar tapi tak valid. Sebab apa tak valid? Sebab dia tak berlaku kat kawasan high liquidity. Tapi dia akan sistem cikgu macam mana? Apa dia? Ada message ni. Tapi saya tengok bergema lah suara dia, saya tak dengar jelas. Sekarang dengar? Kurang. Saya rasa sweep tu macam tak valid cikgu. Sebab kurang validity. Kurang liquidity. Alamak, bergema lah. Ya. Kenapa bergema? Ada pakai buka dua handphone ke? Tengah pakai handphone kot. Mungkin pakai dua kot. Okey, dia betul lah tu. Sweeping dia tak valid sebab dia tak berlaku bukan kawasan high liquidity. Dia akan jadi kat kawasan high liquidity. Baru valid yang dia katakan sweeping tu. Oh, Euro USD ingat tak tadi 10520? Dia dah hampir sampai ya. Nampak? Ini memang purely magnet price. Daripada kita tengok tadi dalam kawasan atas ni tadi kan, dia turun sampai bawah ni. EU ni makin melemah Euro ni. Teruk lah. Ada fundamental issue. Saya baca lah. Dia something wrong with the economy nya. Wow. Also affected by the stress rate. Itu pair apa juga yang berdarah tu? WTI tadi. Dia nak naik pun canak-canak ni. Oh, Nasdaq ada ni lah 804 lot lah. Besar lah. Itu boleh jadi magnet ke? Tak, dia muncul tadi lama dah dekat sini. Tapi sini lebih kepada dia nak tahan level, dia nak tahan harga tu lah, dia nak push ke bawah. Okey, Nasdaq ni kalau tanya saya, okey, macam ni tadi. Tadi price naik.
Kan? Lepas tu sini high liquidity memang dah lama dah ada dalam market. Kan? Nampak tak masa dekat dia sampai dekat atas sini ni, kemudian ada liquidity yang muncul macam ni. Nampak tak bentuk macam ni? Dia macam besar sikit kan, nampak kan? Sini selalunya keadaan macam ni jadinya instant seller. Big player yang letak heavy sell tu, dia tak tahan nak tunggu sell. Dia terus push harga ke bawah. Dia instant sell terus dekat situ. Ini pun salah satu cara yang kita boleh kesan Bookmap punya market punya keadaan tu lah. Kalau tengok Nasdaq pun memang dekat price tu memang dia tengah push pun. Ada yang instant. Kalau dekat MT4 1.1330. Oh, jauh beza dah 40 poin juga. Okey. Yang ni adalah WTI. Kalau pakai Bookmap ni cikgu, memang boleh dapat ke zon-zon yang kita boleh matchkan orders pending and then kita boleh get a better sharp and sharper entry? Possible ke? Boleh. Memang tu lah tujuan kita pakai Bookmap. Tu tujuan kita pakai Bookmap. Kita trade macam ni, saya ambil contoh tadi. Saya buat analisa teknikal dekat sini macam ni. Kita saya nampak, okay, so target goal nak pergi ke 1832. Based on saya technical analysis lah kan. Dan saya pakai Bookmap untuk verify. Valid tak valid. Tengok 1838 ada level. Oh, nanti bawah lagi pun ada level lagi. Jadi possible lah dia nak sampai. Ni saya punya technical analysis tadi. Kan tadi saya buat live tadi kan. Nampak saya tarik trend line semua. Actually, saya dah kira dah dalam tu ada berapa wave. Dekat mana dia punya ni. Cuma saya tak label lah. Saya malas nak label. Okay, terima kasih Lu. Okay, sama. Okay, nampaknya gold ni silap-silap dia nak turun malam ni. Nak turun ke harga mana tu agak-agaknya? Still target 1820, 1825. Tu dia turun lagi tu. Nampak 1836 ada liquidity. Ni dekat sini nampak sikit lah. Kita kena tengok dekat screenshot. Dekat Desta ni. Ni 1835. Sampai 1835 ada sini. Okey, kalau macam ni punya keadaan. Okey. Ini macam mana saya nak cakap? Kemungkinan besar gold hari ni akan turun sampai ke level 1835 ke 30 ke boleh jadi. Kemudian minggu depan dia akan naik balik retrace. Possible lah, possible. Sebab benda-benda ni kalau dia hadir dalam market, hilang pula. Dia akan buat satu reversal. Tapi ni dia petanda awal reversal. Maybe big player nak push lagi, dia nak push lah, tak ada masalah. Tapi dia bagi petanda awal reversal. Itu adalah keadaan di mana market tengah hilang volume. Market hilang volume. Oh, 178. Stop loss Santi. Nampak ni meter ni kena hit lagi. Dahsyatnya goal. Okey, dahsyatnya. Kalau ni je, kalau ikut yang saya nampak lah, H1 dia tak close lagi dan dia pun tak cantik dia close candle tu. So mungkin dia akan dia akan retest previous resistance yang sebelum ni dia break untuk dia fly. Tapi level tu macam yang cikgu beritahu lah, 183 lebih tu lah. Saya tengok dalam kemungkinan dia nak sampai ke 1833. 1833. Kurang sampai boleh fly balik.
Okay, nampak tadi ya. Tadi stop loss hunting 170 lot jadi. Kemudian dia berkurang. Meter dia semakin melemah. Dia jadi dekat kawasan high liquidity. Tadi kalau ikut sini ada setup boleh buy ni, boleh buy short term. Adalah 10-20 pip macam tu. Actually tadi tu setup tadi. Saya terlepas pandang dekat sini sebab nampak ada high liquidity sini. Sebab saya tengok MT4 saya. Saya perlu cikgu bagi. Apa dia? Trade besar-besar tu. Saya dengar cakap saya tak fokus dah. Saya tengok line chart semalam dia break 1833. So sekarang kemungkinan untuk retest balik lah. Nampak juga, banyak juga dia buat reversal lah. 20-30 pip juga. Daripada sini stop loss hunting di sini. Dan di atas sini. Ni dia jadi sweeping tapi tak valid sangat lah. Saya buy di bawah tadi sebab ada cuan sport tapi buy lebih lah. Dan buy. Right, close. Jauh tu kalau dapat sempat by yang cikgu cakap SL hunting tadi. Bukan apa, masa kat level tadi tu saya tengah close entry. Saya ada close entry dekat level tu tadi. Oh, yang cikgu cakap entry 10 lot lah. Yang saya sebut 100 lot dia kan. Tak, maksud dia sebab tu cikgu tengah tutup profit 10 lot tu betul. Okay. Saya tak sempat tengok. Okey lah. Saya juga buy tadi sebab area 135 tu ialah orang kata apa significant support dan resistance. So, semalam dia cucuk 2 kali baru dia pecah. So, sekarang dia patah balik dan dia fly. Awal pula dah. Guys, saya rasa saya kena stop saya punya live ni. Terima kasih atas support semua. Sebab saya nak tengok baby ya. Okey, kita jumpa lagi ya. Okey, terima kasih. Thank you. Thank you. Okay, all the best semua. All the best.